Okey, seterusnya kita sambung dengan tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka. Itu tindakan refleks. Tindakan refleks ini adalah gerak balas pantas terhadap rangsangan tanpa dikawal oleh otak. Contohnya, kamu tengok. Contohnya tersentuh kuali panas, cepat-cepat kita alihkan. Terkena duri yang tajam, cepat-cepat kita alihkan tangan. Betul tak? Okay, itu adalah tindakan refleks di mana rangsangannya tidak dikawal oleh gerak balasnya tidak dikawal oleh otak. Ia adalah gerak balas yang pantas, yang autonomi, dia bersifat luar kawal. Okey, tindakan refleks ini melibatkan 3 neuron, manakala refleks sentakan lutut ia melibatkan 2 neuron sahaja, di mana neuron geganti tidak terlibat dalam sentakan lutut. So ingat, refleks melibatkan 3 neuron ataupun 2 neuron. Okay, kita tengok satu persatu nanti. Right, sebelum tu kita tengok dulu apa kepentingan tindakan refleks ini. Tindakan refleks ini pentingnya yang pertama, ia menghasilkan gerak balas spontan tanpa perlu menunggu arahan daripada otak. Bermaksud gerak balas tersebut berlaku dengan sangat cepat. Okey, yang kedua, untuk mengelakkan kecederaan serius. Kalau tak ada tindakan refleks, kita tersentuh kuali yang panas, tak bergeraklah tangan kita, duduk je tangan kita dekat situ kan. Tiba-tiba tangan kita sudah hangus kan. Sudah burn kan. So, tindakan refleks ini adalah untuk mengelakkan kecederaan yang serius. Okey, yang ketiga, tindakan refleks ini disebabkan ia melibatkan saraf tunjang, jadi otak dapat bertumpu kepada aras pemikiran yang lebih tinggi. Maksudnya benda-benda yang pantas ni hanya dikawal oleh saraf tunjang, bukan otak. Jadi otak boleh tumpu kepada boleh fikir benda-benda yang melibatkan aras tinggi. Okey, itu kepentingannya. Okey, next kita tengok tindakan refleks yang melibatkan 3 neuron, iaitu neuron deria, neuron geganti dan juga neuron motor. Okey. Okey, contoh. Apabila jari tercucuk pin yang tajam, reseptor deria dia akan kesan rangsangan dan dia akan cetuskan impuls saraf. Okey, reseptor sakit tu, reseptor deria dia akan kesan rangsangan, ada sakitnya. Kan? Dan mencetuskan impuls saraf. Okay, so impuls saraf dialirkan sepanjang neuron deria ke saraf tunjang. Seterusnya, impuls saraf dipindahkan dari neuron deria ke neuron geganti. Kemudian, impuls saraf dipindahkan ke neuron motor. Neuron motor akan alirkan impuls saraf dari saraf tunjang ke efektor. Jadi otot mengecut dan jari dialihkan dengan cepat. Okey. Apabila jari tercucuk pin tajam, pertama, reseptor deria akan kesan, kemudian dia akan cetuskan, dia akan hasilkan impuls saraf. Ketiga, impuls saraf dialirkan sepanjang neuron deria ke saraf tunjang. Okey. Kemudian impuls saraf ini dipindahkan dari neuron deria, ni neuron deria warna biru, okey, ke neuron geganti yang warna pink.
Okey, seterusnya ke neuron motor. Okey, ke neuron warna hijau ni neuron deria. Neuron geganti yang warna pink, neuron motor yang warna biru ni. Okey. Kemudian ke neuron motor. Seterusnya neuron motor alirkan impuls tersebut dari saraf tunjang ke mana? Ke efektor lah. So efektor akan menyebabkan otot mengecut, so jari dialihkan dengan cepat. Alright. Seterusnya, refleks sentakan lutut, di mana ia melibatkan dua neuron sahaja, ia tidak melibatkan neuron geganti. Okey, tengok. Bila doktor sabar-sabarlah, bila lutut kita diketuk, secara automatik kita akan gerakkan kaki kita ke atas, kan? Okey. Selain daripada sentakan lutut, nama lainnya kita panggil refleks patellar. Okey, dia tidak melibatkan neuron geganti. Okey, tak ada neuron geganti kat sini. Okey, kat sini tak ada neuron geganti. Ini adalah refleks sentakan lutut. Okey. Kita tengok. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, okey, jangan ketuk kuat sangat. Maksudnya dia adalah bukan tukul besi tu, tukul yang macam getah tu, kan? Okey, bila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, otot quadriceps menjadi regang dan dia akan merangsang reseptor regangan untuk cetuskan impuls saraf. Kemudian neuron duria dia akan hantarlah impuls saraf tersebut ke neuron motor dalam saraf tunjang. Okey, kalau tadi dia melibatkan 3 neuron, dia ada neuron geganti. Ni tak ada. Okey, so neuron motor dia akan hantar impuls ke otot quadriceps. Otot quadriceps mengecut lalu menyebabkan kaki tersentak ke hadapan. Okey, cikgu ulang balik. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, okey, panggil siapa-siapa untuk ketukkan bawah tempurung lutut kamu. Okey, tak semestinya guna tukul tu, guna tangan je pun boleh, kan? Otot quadriceps dia akan jadi regang dan dia akan merangsang reseptor regangan untuk nak hasilkan, untuk nak cetuskan impuls saraf. So, impuls saraf ini akan dihantar oleh neuron deria ke neuron motor dalam saraf tunjang. Okey, so neuron motor dia akan hantar impuls ke otot quadriceps menyebabkan otot quadriceps mengecut. Jadi, kaki kita akan tersentak ke hadapan. Okey, itu saja. So, ingat tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Kemudian, ingat tindakan refleks. Ia di bawah tindakan luar kawal. So, kita habis 12.4.